tu dia. Dah sampai. Dah sampai. Okay kan, tetamu jemputan kita dah sampai. Akhirnya. Okay, sebelum tu kita ni lah perkenalkan diri dulu. Kau tengok aku. Risau. Judgment Judgment. Okay, kita nak tanya lah kan. Kita nak minta teacher Syahira kita perkenal diri dan perkenalkan apa TikTok Team Army Bawang Malaysia ni apa sebenarnya. Boleh intro dulu. Sekarang takkan dia takkan takkan BP nak intro dia orang nak kenal lah. Okay. Tu dia, tudung dia dah nampak semangat dia. Lama sebenarnya tak live, tak tahu lah reti bercakap lagi ke tak. Boleh cakap je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lewat ni, ada orang lagi tak? Okay, nama saya TC Syahira. Nama glamour TC Syahira. Dulu TC ni orang panggil sebab apa? Sebab dia sebenarnya dekat TikTok je. Dia banyak cerita pasal sejarah Palestin macam tu lah. Tapi sekarang dah tak jadi TC lah. Dah kerja. Dah kerja lain. Dah kerja lain dah. TC teacher TC tu teacher tapi dah tak ada teacher dah sekarang. Faham? Oi, Apek, welcome Rikuan. Okay, terus jangan layan. Saya meraihkan dia orang. Dia cerita pasal apa dia Team Army Bawang Malaysia ni. Team Army Bawang Malaysia ni sebenarnya tertubuh masa time PKP tahun 2021 lalu lah. Masa tu dia pada peranan dia macam cyber troopers. Time berlakunya Al-Quds bulan 5, bulan 6 tu kan. Kita ni kira macam berjuang atas social media lah. Masa tu ramai yang berjuang sendiri. Yang macam masing-masing semua buat konten, nak terus spread awareness lah orang kata pasal isu Palestin kan masa tu kan. So tertubuhnya Team Army Malaysia ni disebabkan idea konon-kononnya apakah kita beramai-ramai, kita sama-sama nak naikkan orang kata apa engagement kita punya konten, engagement kita punya video kan. Kita dalam satu bentuk team. Sampailah sampailah awal Januari 2021 kita plan daripada Team Army Malaysia sebagai satu macam orang kata apa pertubuhan yang konon-kononnya cuma atas kertas, konon-kononnya memang tak ada orang kata sesuatu yang ni kan. Jadi kita realisasikan dia jadi satu NGO. Waalaikumsalam. Okey Sarul. Okay. Nama baru dia TABM Malaysia Palestine Association ataupun MyPA. MyPA kan? MyPA. Alright, so kita nampak Team Army Bawang Malaysia adalah tim yang mengumpulkan individu yang aktif share pasal Palestin. So diorang ni kan dulu kita aktif kan, #visit Israel, #Israel Palestin, #Israel. So dia daripada individu yang aktif share video ni, diorang berkumpul, buatlah satu tim. Nama dia Team Army Bawang Malaysia. Ni lah yang sebelah ni lah akaun ni. Tim yang bawang tu bawang pasal Palestin. Bagi dia sakit. Bagi dia orang koyak. Okay. Baik, intro daripada nak panggil apa ni? Akak ke teacher ke kan? Intro daripada So kita terus ke ni lah topik kita. Alright, kita persilakan ni lah. Apa? Okay, sebelum tu kita nak sebelum tu tanya diorang dulu lah. Tanya yang dekat live ni apa yang korang biasa, soalan-soalan biasa timbul tentang isu Palestin ni. Apa soalan yang common yang biasa korang tanya? Soalan dia orang adalah saya pernah kena ban talk pasal ni. Ini semua agenda aluminium kena sikit-sikit ban. Betul lah abang. Saya buat konten pasal ini isu memang banyak. Dah dekat 10 video kena buang. Banyak yang kena buang. Melayu yang cakap banyak tu kenal. Saya TikTok
TikTok ni saya dah hilang berapa banyak account dah. Rasanya sekarang account yang ketujuh. Ada satu account tu sampai hari ni pun dia cuma rate mode only je account yang ketiga. Tapi Wish. hak tu last kali sehari ni tak tahu apa masalah TikTok. Tapi tak lah bila dia nak rate mode only pun video tu berlalu lagi lah dekat FYP. Total ban account 5. Wah, Yang ban nampak account 5. Terlalu tihu. 5 akaun kena ban. Saya ni first account saya tau. Alhamdulillah secure lagi. Sebab nampak kita kena bijak nak ni. Sebab nak guna adalah tag dia. Macam mana kita nak pastikan tak kena ban tau. Walaupun video pun banyak kena delete sebenarnya. Bahaya agak account ni. Jadi tak apa. Pada sini ada 2 tempat kan sekarang. Galah dengan West Bank. Betul? Betul. Abang Okay, Pik so- cerita dulu. Kita ni lah soalan yang biasa ditanya. Tengok soalan pertama. Okay, let's go. Orang istilah ada orang tanya saya. Dia tanya apa nak cakap kalau sebab ada orang kata biasa orang kata janganlah maki Israel. Janganlah hina Israel. Sebab Israel tu hamba merujuk kepada Nabi Yaakob. Israel ni merujuk kepada nama yang baik kan. Janganlah maki dia orang kan. Cakap koyak dan sebagainya. So kita lepas tu ada yang cakap kan Israel ni tak semua jahat. Sebab yang lahir-lahir sana memang lahir-lahir kan dah jadi macam tu. Maksudnya kita nak jelaskan kat sini kan apa beza antara Yahudi, Israel dengan Zionis. Ni saya cover tak nak sebut just nanti takut live ni kena ban. So nak buat soalan tu sebenarnya kita istilah ia hanyalah sekadar istilah. Bila sebut bila kita maki bukan maki bila kita attack Israel ni bukanlah maksud kita ni tak bermaksud kita merujuk pada seluruh komuniti yang tinggal dekat Palestin tu. Sebab ya ada yang lahir-lahir dia tak tahu apa-apa kan. Ada yang lahir-lahir kan tiba-tiba kena benci. So macam tak adil lah. Istilah dia dia macam ni. Israel merujuk kepada sekejap Dia tengah Google. Abang Pik live dekat Instagram. tak buka IG sebab Okay. laptop problem. Ada masalah teknikal. Lepas tu nak buat kat IG sekali senang nak save. So ada yang kata kan dekat Israel pada orang Islam dekat Israel ni tak semua jahat. Janganlah maki dia. Okay, dia sebenarnya kan kita bila kita dia hanyalah istilah mata-mata. Israel ni merujuk kepada inilah orang yang merujuk kepada kalau hari ni Israel ni merujuk kepada yang tinggal dekat kawasan jajahan penduduk Israel. Kalau Yahudi, Yahudi ni kita faham Yahudi ni golongan yang claim diorang pengikut Nabi Musa. Diorang claim diorang ni pengikut nabi-nabi yang sebelum ni lah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Tapi bila datang Nabi Muhammad diorang ingkar. Yang bapa Yahudi banyak disebut dalam Quran. Kalau kita tengok kalau kita tengok dalam Quran memang banyak sebut pasal Yahudi. Perangai diorang yang suka khianat, suka bohong, suka mungkir janji, suka bunuh Nabi. Diorang ni bangsa yang paling teruk Tapi adakah semua Yahudi tu Zionis? Zionis ni pula dia adalah satu gerakan yang akan untuk menjajah Palestin. So kalau kita nak attack kan cakap je pak-pak koyak nang. Tak payah nak keliru Israel lah, Yahudah sebab tak semua Yahudi tu dia jajah Palestin. Ada Yahudi yang support Palestin. Pelik kan? Ada Yahudi yang support. Sebab iaitu Yahudi yang terbenar. Sebab diorang yakin kan, diorang yakin yang diorang ni banyak dosa, diorang ni ingkar mentah Tuhan, ingkar dengan Nabi Musa. So diorang yakin yang Palestin bukan lagi hak diorang.
Ini golongan Yahudi Ortodoks. Yahudi yang ni lah. Yahudi yang ikut ajaran apa? Kitab. Dia Holocaust survivor. Holocaust survivor. Khain Kasar, handsome. Waalaikumsalam. Tu janganlah bergaduh. kita nak sama-sama bersatu lawan dengan puak-puak koyak kan. Tiba-tiba bergaduh. Janganlah Israel gaduh sama sendiri, tak je. So inilah, itu semua hanyalah istilah. Jangan nak kita inilah, jangan kita fokus kat benda-benda remeh macam ni. Okay, next nak tanya kita punya ni lah, cikgu kita. Pula. Saya nak tambah sikit boleh tak? Boleh, sila. Dia macam ni tau. Okey. Sebenarnya semua yang ada dekat Israel sekarang, sebab kita tahu bila kita sebut tentang Palestin, kita kena tahu yang Palestin tu dia ada beberapa kawasan lah. Ada kawasan yang memang sepenuhnya memang hak milik orang Palestin sendiri. Macam Gaza memang diperintah oleh orang Palestin. Macam West Bank memang kawasan yang diperintah sepenuhnya oleh orang Palestin sendiri lah. Kan? Okey. Yang tu kita cerita pula lah bab Fatah, Hamas semua. Hamas sebutnya dengan clear, kejap lagi kena ban. Okey, kemudian ada kawasan-kawasan lain dekat Palestin juga. Dia merupakan kawasan yang merupakan tanah jajahan Israel. Contohnya Jerusalem ataupun kita sebut Baitul Maqdis. Yang kita duk asyik cerita tentang sejarah semua tu. Jadi benda basic yang kita kena faham adalah Masjidil Aqsa pada hari ini merupakan sedang ada di bawah kawasan tanah jahan Israel. Maksudnya bila kita kata sebut pasal kita nak pertahankan Masjidil Aqsa semua tu, kita kena tahu basic dia hari ni Masjidil Aqsa tu dah berada sebagai kawasan ataupun tanah jahan Israel. Bukan lagi hak milik orang Islam Palestin ni. Dan orang confuse macam ni, orang kata bukan semua orang Israel tu jahat, sebab orang kata ada orang Israel, ada orang Islam. Betul, memang dekat Israel, kawasan yang merupakan Israel lah, macam Tel Aviv, Haifa ataupun ada beberapa kawasan lain, dia memang kawasan yang kata kawasan hak milik Israel lah kan. Tapi orang Islam kat situ kenapa? Orang Islam kat situ sebenarnya dia basic dia adalah orang Palestin. Tetapi orang Islam Palestin yang berada di kawasan tanah jajahan Israel ini semuanya memang Israel tetapi dikira sebagai second citizen ataupun warganegaraan yang kedua. Maksudnya mereka tak dapat pun keistimewaan mana orang Israel yang kita duk mati-matian layan sebagai langau dekat TikTok ke dekat mana akaun social media tu. Malah orang geng-geng Israel ni akan cakap kami tak kejam, kami terima orang Islam bohong. Tu semua bohong. Tu semua tu sebenarnya dia mengaburi mata masyarakat. Konon-konon nak tunjuk mereka tu kela perlukan macam berjuang untuk keamanan lah, nak duduk bersama lah, ada je orang Islam kalangan mereka. Tak, memang ada orang Islam tetapi tidak dilayan sebagai warga negara acah-acah Israel yang sebenar. Contohnya ada hak-hak tertentu yang golongan Yahudi Zionis ni dapat tapi mereka tak dapat. Kita boleh tengok contoh dari segi pemilikan rumah, dari segi pendidikan dan sebagainya. Dan lagi satu yang kita kena tahu pasal orang Israel ni pada hari ni pun, kalaulah dekat dalam dunia ni, mana-mana negara dunia ada geng-geng Yahudi yang nak masuk kat dalam Israel, mereka boleh main sesuka hati, auto dapat taraf kaitan pertama. Walaupun main berhubungan auto kan. Okay, yang tu kita akan cerita lepas ni. Okay, so kita nak tanya kepada cikgu kita, teacher kita. Okay, soalan yang biasa sangat orang tanya. Okay, perkataan Hamas tu tukar kepada pejuang apa? Tukarlah ayat lain. Tukar pegawai pula. Pejuang Palestin lah. Tukar pejuang Palestin. Bagi serius sikit. Pejuang Palestin, okey. So ramai yang tanya kan, mana pergi pejuang-pejuang ni, kenapa diorang tak ada waktu konflik berlaku. Contohnya kes pembunuhan, kenapa, mana pergi geng-geng pejuang ni. Diorang tak buat kerja ke kan. So kita ni lah. So teach apa sebenarnya yang berlaku? Pandangan saya. Okey, basic apabila kita sebut tentang pejuang HAMAS ni adalah pejuang yang mempunyai kekuasaan di kawasan Gaza sahaja.
Tapi hari ni bila tengok dekat social media yang kita keep sharing, merata-rata kebanyakan konflik yang berlaku luar kawasan Gaza. Kadang berlaku dekat Syekh Jarrah kan, West Bank, kita tengok tiba-tiba bangunan diruntuhkan sesuka hati semua. Dia pun boleh buat apa-apa sebab pertamanya dia berada dekat dalam kawasan Gaza. Dan kita kena tahu selepas tamatnya perang Al-Quds pada Mei yang lalu telah pun berlakunya gencatan senjata. Dan gencatan senjata tu maksudnya dia gencatan senjata tu bukan melibatkan seluruh Palestin, dia sebenarnya melibatkan Israel dengan HAMAS sahaja. Jadinya orang kata apa, bila berlakunya gencatan senjata ni, maknanya dia tak boleh suka-suka hatilah melanggar gencatan senjata tu, walaupun nak itu 20 kali dah langgar sebenarnya. Ini dah banyak kali langgar yang tu kan. Okay. Yang keduanya, HMAS ni sampai ke hari masih lagi dia diiktiraf sebagai antara parti demokratik sebab dia pernah menang pilihan raya kan. Tapi dia masih lagi nama dia senarai sebagai pengganas. Faham? So kalau dia nak buat kerja, maksudnya macam dia nak memperjuangkan sesuatu di luar kawasan dia, maksudnya dia berkuasa dekat Gaza je, tapi benda-benda yang berlaku tu kawasan Gaza, maksudnya dia perlu buat benda tu ibarat menarik rambut di dalam tepung. Maksudnya dia nak pertahankan sesuatu. Dia tak boleh tunjuk sangat sebab media dunia semua sedang memerhati. Satu je tindakan dia, auto dia pun kata tu Islam pengganas, Islamofobia. Semua orang akan blame dia balik. 12 jam je kan gencatan senjata tu. Tanya 12 jam je kan. Gencatan senjata tu 12 jam je. Taklah. Sampai sekarang ada lagi kan? Sampai sekarang ada lagi. Dekat Gaza kan? Yang Gaza dan Israel. 12 jam hari tu sebabnya orang kata apa, selepas 12 jam gencatan senjata tu dia pun dah start berangai. Itu sebenarnya. Tapi sebenarnya gencatan senjata tu dah banyak kali pun dilanggar. Betul? Tak boleh buat apa. Tu kisah dia. Okay, siapa tak betul. So, kita tengok berita hari kan. Sebenarnya diorang buat kerja. Kes siapa? Kes Dr. Fadi kan, pembunuh Dr. Fadi tu. Dia kena tangkap tu. Betul tangkap, mestilah. Assalamualaikum semua, tanya bincang pasal apa ni? Kita bincang pasal persoalan yang biasa ditanya lah, pasal Palestin. Yang sekarang kita masuk pada poin kedua. Tadi poin pertama pasal Hamas kan, Hamas tak buat kerja dan sebagainya. Padahal media sekarang pun banyak menipu sebenarnya. Kalau korang search sendiri, dia kalau nak tengok berita barat bang, kenapa koyak dengan tayah? Tayah tu apa? Sekejap. Teacher ni. Dia tengah lab. Okey, persoalan seterusnya. Kenapa dunia tak serang puak-puak koyak ni, negara haram koyak ni? Kenapa dunia, maksudnya kenapa? Kita dah nampak kan, diorang ni banyak kesalahan. Diorang ni dah buat macam-macam, robohkan rumah, diorang buat ethnic cleansing, diorang membunuh dan sebagainya. Tapi kenapa tak ada tentera yang gerak ke sana? Dan ni lah, kenapa tak berlaku? Macam tu. Saya kena jawab. Ini nombor dua, betul. Jawab, sila. Baru pasal soalan kedua. Sebenarnya soalan ni saya dah lama tak study. Dia lebih pada rewind balik. Okey, yang pertamanya apabila kita bercerita tentang dunia, kita kena tahu dunia ni bukan ada kita je. Bukan ada ASEAN dan ada Asia je. Kita ada satu pertubuhan terbesar, nama dia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di segala misi keamanan, misi peperangan, militari, ketenteraan dan segala-galanya kena melalui Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ni. Dan yang kita tahu, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ni bukanlah duduk saja. Dia ada juga dua mahkamah terbesar di bawah dia. Yang pertamanya dia ada kita ada Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan kita ada Mahkamah Jenayah juga. Saya dah lupa dah nama dia. Lepas tu tapi cara mudahnya macam ni kan. Cara mudahnya yang apa, kerajaan ni dia orang sendiri satu kepala dengan Israel kan. US, PBB, dia orang semua satu ni lah, satu geng dengan Israel tu. Kerajaan kita ada kuasa veto. Kuasa veto, yes. Kan.
Sebab kita tak boleh serang sana. Kita tak boleh gerak, kita tak boleh perang ke sana. Sebab ada sebab ni lah yang kepala kepada pemerintahan lah. Pak Koyak juga. Dia support Israel. Walaupun satu dunia dia mengeluarkan solidariti, dia kena suruh hentikan peperangan apa semua dekat Palestin, tapi tak boleh buat apa-apa juga. Sebabkan kita ada kuasa veto, hak memang sah-sah, jelas, nyata dan terang sokong depa. Itu je point dia kan. Betul. Dia Pak macam Soviet je lah. drama king je lah. Ada orang-orang dalam yang jadi dalam, yes. Ini pun betul juga. Okay, kita akan bahas lagi next. Okay, so tak apa, kita turn saya pula kan. Itulah. Kesian teacher nak. Okay, Doa. next. Kita nak pergi kenapa. Okay, silah dah 45. Okay, kenapa Palestin? Poin 3. Kenapa Palestin? Kenapa bukan Zimbabwe? Kenapa bukan Uganda? Kenapa bukan Afrika? Kenapa bukan Malaysia? Jangan. Tapi dah famous wow mana ada, Allah Akbar. Aku masih moderator tak lupa. Okay, so kenapa kan kita sekarang tengah bincang pasal ni, isu persoalan FAQ, frequently asked question about Palestine. Nanti kita akan buat bersiri live ni. So kenapa Palestin? Nak tanya lah siapa yang dekat live ni. Korang rasa kenapa? Kenapa dia tak pilih negara? Kenapa mesti Palestin juga? Okay. So sebab dia, kenapa diorang nak sangat Palestin ni? Sebab diorang ada satu pemikiran, yang mana pemikiran ni dah ditamah. Ada satu pemikiran bahawa ni pemikiran ni lah, ni pegangan orang Yahudi. Ada 5 pegangan orang Yahudi yang menyebabkan diorang nak sangat rampatan Palestin, yang menyebabkan orang motivated, diorang termotivasi untuk rampas Palestin. So pegangan orang Yahudi, yang pertama, diorang yakin yang Mesiah sedang menunggu diorang. Yang Mesiah ni akan muncul daripada Palestin. Mesiah ni Dajjal. Okay. Sebab Israel nak bangunkan, yes, betul. Itu poin pertama. Mesiah, diorang yakin Mesiah akan kembali, akan bersama dengan diorang, akan pimpin diorang apabila orang-orang Yahudi ni dah balik ke Palestin. Apabila orang-orang Yahudi ni semuanya dah pergi ke Palestin. So apa diorang buat? Diorang ni lah, diorang pun diorang pun perdayakan pendeta diorang, kira-kira ulama-ulama Yahudi ni, diorang buat fatwa, kembali ke Palestin ni adalah wajib. So diorang pun kenalah kembali kan. Dan itu yang perintah agama diorang. So pendeta-pendeta dah kena pengaruh dengan kepala Zionis ni, maka diorang, sebab itulah Yahudi ni beramai-ramai start daripada abad 19 tu. Diorang beramai-ramai masuk ke Palestin melalui Jaffa, pelabuhan tertua dekat Palestin. Tak silap aku, bagi diorang Masjid Al-Aqsa tu tempat Tuhan diorang. Masjid Al-Aqsa tu Solomon Temple. Nanti kita akan bagi tahu lepas ni. Solomon Temple. Kuil Sulaiman. Haikal Sulaiman. Okay, next. Dajjal tak akan kembali. Diorang punya ketua diorang ni tak akan kembali selagi tanah tu belum menghijau. Selagi diorang tanam tanaman kat situ. Satu kita tengok hari ni, diorang pergi bongkar rumah, diorang pergi daripada tanah Palestin yang diorang pergi ni lah kan. Diorang pergi tanam pokok-pokok supaya apa? Supaya sebagai red carpet kepada Dajjal. Diorang tanam pokok, tanam tumbuhan. Dan orang ni macam kita semua tahu lah, diorang sedang pergi tanam pokok rokok. Pokok rokok ni pokok yang akan selamatkan Yahudi apabila ni lah akhir zaman, apabila kita terang diorang nanti. Nanti pokok ni akan bela diorang.
Ada kan hadis Nabi Muhammad SAW ni. So yang diorang ada juga pegang bahawa Iraq kan, Babylon, diorang ni kena hancurkan Babylon. Sebab apa? Kenapa diorang hancurkan Babylon? Bang, kat pipi saya ada Free Israel. Ni Free Israel Free Israel from batu kot. Alamak, teacher lab, tak apa. So, pegangan ketiga keempat. Ketiga. Kenapa diorang ni kena hancurkan Babylon? Kenapa Babylon? Sebab Babylon ni Raja Babylon, Raja Nebukadnezar ni pernah hancurkan kekuasaan diorang. Macam kita tahu lah, zaman Nabi Musa kan, zaman Nabi Daud, diorang dah mula bina kerajaan, bina kingdom of Israel. Lepas tu ada satu momen abad ke tahun 605 sebelum Masihi sampai 500 lebih kan, Raja Nebukadnezar ni dia pergi hancurkan kekuasaan puak-puak Israel ni. So diorang ni kan, benda tu dah lama lah, dah beratus ribu tahun lah kan, dah berapa ribu tahun dah, tapi diorang still lagi berdendam. So diorang ni antara ciri-ciri di dendam diorang tu sangat-sangat kuat lah. Dendam diorang ni sangat-sangat membara. Walaupun benda dah beribu tahun dah berapa puluh ribu tahun dah, tapi diorang still lagi bendam. So kita tengok kan, Babylon hari ni kat Iraq sekarang memang hancur-hancurnya lah. Yang kita dengar Iraq hancur sebab geng-geng Syiah, tapi sebenarnya yang sebelum, antara punca kehancuran juga sebab puak-puak Zionis ni, puak-puak koyak ni, diorang yang daripada US, diorang pergi serang Iraq kan. Satu-satunya pokok yang tidak cakap dan akan melindungi orang Yahudi, betul? 4 raja akan menguasai dunia, 2 beriman, 2 lagi tidak. So kenapa kita tengok Iraq hari ni memang ni lah, teruk lah. Yang keempat, Solomon ni, diorang percaya yang bawah Masjid Al-Aqsa adalah tempat di mana adanya Solomon Temple. Kuil man. Bang, tak nak cakap pasal komunis boleh tak? Boleh. Sila. Komunis? Komunis tiba. Tak apa, main je. Nanti kita ni mana yang share, mana yang tahu. Solomon, diorang percaya yang bawah, sebab itulah diorang pergi ni tau. Diorang ada rektor kat sana, ada satu bulldozer. Dia pergi korek kan, keliling Masjid Al-Aqsa. Untuk apa? Supaya diorang korek. Bohong kan? Ya, memang itu mitos. Ini kita sedang cerita pasal mitos puak-puak Yahudi. Mitos yang pegang. Yang kita cerita tadi semua mitos. Diorang kena kembali kepada Palestin semua. Mitologi yang membuatkan diorang ni semangat nak jajah Palestin. So tu lah dia korek kata nak runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Itu yang keempat. Yang kelima pasal perang akhir zaman. Ni kita tahu lah pasal Imam Mahdi semua kan. Diorang percaya yang one day nanti diorang akan berlaku Armageddon War. Akan berlaku satu perang yang sangat-sangat besar. So diorang kenalah kembali ke Palestin supaya ni lah supaya diorang dapat ni bersiap sedia. Tapi ni diorang, yang ni kita akan kita share nanti lah sebab cerita dia panjang. Sekejap abang, kat Malaysia dah tak ada Abah, nanti kita ni Malaysia pula. Sabar. So ni ada tu 5 point kenapa diorang nak Palestin, kenapa bukan negara lain. Sebenarnya waktu 1911 ada berlaku satu deklarasi, dipanggil deklarasi Balfour. Nanti abang ni cakap pasal komen ni. 1917 dia Perdana Menteri UK Arthur Balfour dia jumpa dengan Presiden Koyak, iaitu James Westman, Presiden kuat yang pertama. Masa dia jumpa ni 1917 ni, diorang tak
Pak Koyak ni belum ni lagi lah. Belum ada negara lagi. Lepas tu diorang berjumpa ni, diorang nak bincang pasal ni lah. Pasal membina negara Yahudi. So apa yang diorang buat? Apa perjanjian yang telah dibuat oleh Presiden UK dengan Pak Koyak ni? Tahun 1917 berlaku deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour, dia time ni lah Pak Koyak, Pak Israel ni dah ada lesen untuk buat negara Yahudi. So kalau kita tengok Alta 4, dia offer apa tau? Presiden UK ni dia offer tanah dekat Uganda. Sebab tanah Uganda tu macam sesuai lah kan, dia kosong dan sebagainya. Waktu tu Pak Koyak tak nak kan. Presiden James Smith dia tolak. Dia tolak sebab apa? Sebab dia kata sebab mana London tu milik UK, macam tu jugalah kan, tanah Palestin tu milik kami orang Yahudi. Katanya lah kan, dengan pegangan mitos yang dia pegang. So dia berfahaman macam tu. Dia keyakinan dia macam tu. Dia kata tak nak Palestin juga. Tak nak tanah lain. Realiti yang Yahudi sebenarnya takut dengan kenyataan, betul? Tapi dalam Israel masih ada kaum Islam ke? Tak ada kan? Tak ada. Maksudnya dalam Pak Koyak ni mana? Diorang semua ni lah Yahudi lah. Ni proceed ke tadi. So kita tengok tak apa, nanti kita share lagi macam mana diorang boleh dapat ni lah diiktiraf lah sebagai negara Ram. Abang Pik cuba cerita pasal peristiwa Nakbal. Nakbal, wish. Si Dewa Sekejap, kita baca komen dulu. Okay, kalau Malaysia dah tak ada komunis kat negara kita, mana negara kat lain melambak? Kalau Malaysia dah tak ada negara komunis, negara kita macam mana negara kat lain? Wallahualam. Komunis tak faham. Alang-alang ni kuatkan balik saya berbuli tak Israel. Jom. So macam ni lah, Mary Ming 07. Ada orang cakap ada kita komen, ada orang komen kan, bosan lah asyik isu Palestin ni, tak ada benda lain ke 24 jam cakap pasal Palestin. Saya dia bukan isu bosan ke apa, dia isu kita nak ni lah, kita nak comeback. Takkanlah kita nak ni time awal-awal dulu je kan, takkan nak jadikan trend. Bila masa dia orang susah je baru kita nak tolong, bila ada isu je baru kita nak naik. Kita kena pastikan benda ni konsisten lah. So sebagai supporter buat Palestin, kita sebagai rakyat Malaysia ni kena ni lah, kena comeback balik lah, bully Pak Koyak, bully Israel. Dia Palestin ni simple je. Kalau orang komen, orang kata sampai bila asyik nak cakap pasal Palestin. So kita bagi ayat yang senang lah. Kita bagi ayat yang senang. Kalau bukan kita, siapa? Kalau tak suka scroll. Tapi dalam Israel masih ada lah. Realiti yang Yahudi ni takut kan. Yes, diorang takut dengan kenyataan. Diorang tahu dah yang diorang buat tu salah. Yahudi ni dia tahu tapi dia menentang kebenaran. Padahal diorang lah paling banyak diturun Nabi. Diorang paling banyak kan penyampai kebenaran. Start daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa kan. Berapa banyak Nabi? Kebanyakan daripada Bani Israel. Banyak daripada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob bawah-bawah dia. Okey, itu sedikit sebanyak pegangan kenapa Palestin, kenapa bukan negara lain. So diorang ni lah, itulah keyakinan diorang yang diorang tanam. Pemikiran sesat yang diorang dah tanam lama lah. Lama tak nampak siapa. Okey. Apa bukti? Okey, kita tanya ni lah. Tanya teacher kita. 1, 2, 3, 8 Kenapa negara Arab iktiraf Pak Koyak, negara Koyak kenapa kita tengok Mesir, kita tengok Arab Saudi, kita tengok
Dan ni lah beberapa buah negara ni lah. Kenapa ni ada relation dengan negara haram? UAE, betul? UAE, Bahrain dan ni lagi beberapa negara Arab ni. Kenapa diorang ada relation dengan Pak Koyak? Okey, yang pertamanya basic apabila kita cakap tentang negara-negara Arab, sebab benda ni macam benda basic, sebab orang semua akan kata negara kalau orang tak tahu nak buat apa, spam like kalau tak tahu nak ni tak tahu main apa, tak tahu nak ni apa kan, spam like bagi ni, bagi live ni. Okey, terus. Okey, dia macam ni tau. Bila kita bercerita tentang negara-negara Arab, memang kita dah tahu dah basic sekarang negara Arab tu semua ibarat now dia belukar melepaskan pujuk masing-masing kan. Okey, sebenarnya Mesir dia dah mula menjalinkan hubungan diplomatik sejak daripada tahun 1971 lagi. Dan Jordan dan beberapa negara-negara Islam lain sebenarnya diorang memang dah menjalinkan hubungan diplomatik. Maksudnya diorang dari segi kepentingan ekonomi semua diorang macam boleh kautim lah dengan Israel. Tetapi itu kerajaan dia je. Tapi dari segi rakyat dia sama juga macam UAE ke kan, negara-negara Islam lain. Tekan je. Okay. Nak bagi dia orang ilmu kan. Okey. Sambung. Macam UAE semua dia ni negara-negara Islam lain, dia orang dari segi solidariti tu still lagi rakyat ditunjukkan yang dia orang menyokong perjuangan Palestin, walaupun kerajaan asas dia tu memang kita tahu dah dia kautim dengan Israel. So sebenarnya dalam isu berkaitan negara-negara Arab sendiri, okay, kalau kita sebut pasal Arab Saudi pun kita tak payah perjuangan dia dekat Palestin ataupun Israel lah, tapi dia sendiri pun memang dah memang ke laut dah dia punya perjuangan. Dia sendiri pun kita tak tahu nak bawa tuju negara dia tu ke mana. Apatah lagi kita nak mengharapkan Arab Saudi tu buat sesuatu untuk Palestinian. Memang taklah jawapan dia. So apa yang kita boleh cakap, Arab Saudi ni teruk kan. Arab Saudi hari ni macam isu memang dengan start halalkan judi, halalkan konsert dan dahsyat. Dah sengit dah. Tak payah nak bermimpi lah dia pakai buat sesuatu untuk Palestin. Lepas tu kita tanya, kenapa Arab ni tak bantu? Padahal diorang sendiri tak dapat kan? Diorang sendiri hitung. So yang kita faham macam tu lah. Negara-negara Arab ni diorang memang macam Irfan Khairi sendiri bercakap lah, dia duduk dekat UAE. Orang duk kecam UAE duk buat kerjasama baik dengan Israel semua. Tapi macam dia kata, ini dah kerajaan, bukannya pendirian rakyat. Kita kena faham part tu lah. So dekat UAE sendiri pun, dekat UAE dia ada satu macam kompleks membeli belah terbesar. Satu Israel, satu lagi buat macam ala-ala expo untuk rakyat Palestin. Tapi hakikatnya kerajaan UAE memang kita nampak gah dekat social media, dia buat macam-macam hasil kerjasama kan dengan Israel semua. Padahal yang dia punya shopping complex yang dia buat dekat Dubai tu, Irfan Khair pernah tunjuk, tak ada apa orang UAE yang pergi. So kita faham lah keadaan dia macam tu. Jadi negara-negara Arab sebenarnya mereka pilih kononnya nak bekerjasama dari aspek ekonomi bla 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 semua tu dengan Israel. Sebab dia merujuk kepada orang kata apa, bukan maksud dia perjuangan umat. Maksudnya dia lebih kepada perjuangan untuk negara mereka sendiri. Tapi kepimpinan lama-lama dulu sebelum 1971 semua, mereka memang Liga Arab mereka kuat tau. Mereka memang Israel tu tak boleh buat apa-apa dekat Palestin, walaupun masa tu memang dah ada orang Israel dekat Palestin. Ni sebab kepincangan orang kata pemimpin sekarang ni lah. Itulah Tapsin tu pedia. Tak, ni dia lawan macam siapa kalau like dapat 3 point, kalau bagi dapat 5 point macam tu lah. Thank you yang bagi gift. Moga dia memangkan rezeki semua. Yang bagi gift, yang like pun tak apa. Moga semua yang join live ni dimewahkan rezeki. Okay. Terima kasih geng yang gift tu. Okay. So kita nampak kan kenapa dia sebenarnya kerajaan, bukan rakyat. Sebab kita ramai orang Malaysia ni kadang-kadang mangkuk direct. Orang Malaysia ni kadang-kadang mangkuk sikit kan, pergi serang. Ada yang pergi ekon orang-orang Mesir, orang-orang Arab, cakap why you support Israel. Padahal diorang tak ada kena-mengena. Yang salah tu kerajaan, yang salah tu pemimpin diorang, bukan rakyat diorang. Itu yang pelik. Ada setengah netizen dia pergi attack pula orang-orang Arab yang diorang ni support Palestin, tapi sebab hanya kerana kerajaan diorang ada hubungan dengan Israel, tiba-tiba kan adalah tak apalah, tak tahu kan. Sekarang kita dah tahu yang salah tu hanya yang kerajaan diorang bukan rakyat diorang.
Macam kita tahu kan, ramai je student Malaysia pergi kat ni kan, Jordan, Dubai. Diorang memang ni lah kan. Tak bersalah lah. So itulah. Kalau kita tengok pun banyak kes-kes rakyat Bahrain, rakyat negara Arab ni diorang bangkang. Diorang buat demo, diorang buat demonstrasi kan. Diorang kumpul ramai-ramai bangkang kerajaan diorang. So itulah antara poin penting. Yang salah tu bukan negara tu tau, bukan keseluruhan negara dan rakyat diorang. Yang salah tu hanyalah kepala tu. Yang ada hubungan dengan ni. Negara Arab sekarang pemimpin yang menghancurkan negara. Itulah. Memang adalah petanda-petanda tu kan, kita boleh nampak kan. Kelak kita akan perangi Jazirah Arab kan. Wallahualam. Tak tahu. Ni cerita buat Imam Mahdi dah ni soalan dia. Wah, Win. Thank you, gang. Dia memang Ni macam Bigo lah, dia punya live ni. Dia boleh, dia lawan-lawan. Okay, thank you. Next kita proceed pada sembang apa ni? Sekejap. Israel ni dikelilingi negara Arab, tapi itulah banyak yang senyap je. Kesian rakyat diorang tu mesti nak perang kan. Tapi terpaksa aku dengan kerajaan. Tak apa lah, nanti jangan risau. Benda ni akan solve one day kan. InsyaAllah dia akan dibukakan jalan. Kita nampak hari ni kan, hari ni ramai, banyak. Kalau kita baca berita hari ni, banyak yang kes-kes yang nampak kejatuhan. Kita dah nampak kejatuhan Pak Koyak ni. Kalau kita tengok isu hari ni kan, tentera Koyak tertembak kan kawan dia yang lain. Bila baca kelakar. Baca tembak member sendiri kan. Dia nak tembak orang Palestin, tapi dia tak tahu dia tertembak kawan dia. Nampak dia takut dengan bayang-bayang sendiri. Dia takut. Diorang ni penakut lah sebenarnya. Nampak je acah-acah kuat, tapi penakut. Lepas tu isu apa? Bunuh diri. Bayangkan, diorang dah berkuasa, diorang dah dapat kuasa, diorang dah buat macam kezaliman. Tengok diorang yang stres, diorang yang depress dan yang bunuh diri. Dah kenapa? So, kita tengok berita hari ni pun kita dah nampak, diorang ni akan jatuh. InsyaAllah. Dari side kita lah, kita ni lah, perbanyak amal lah. Sebab nak kuatkan hati kita. Nak kuatkan hati ni, kena ni lah, jaga keimanan lah. So tu, isu hari memang banyak yang kelakar. Kalau korang baca, Masya Allah, Allah sentiasa bersama orang benar. Kita tengok syahid-syahid tu Alhamdulillah kan. Diorang sebenarnya tak mati pun. Yang kita baca berita terbunuh, kena tembak dan sebagainya, diorang tak mati pun. Diorang sekarang tengah happy, tengah gembira dekat sana. Okay, next. Poin yang seterusnya. Tadi kita bahas pasal negara kan. Sekejap mana? Okay, sekejap. Lalu mantap Syafiq. Ahli falsafah Azim, tekam. Betul ke? Okey. Apa bukti sejarah Palestin? Okey, korang nak yang mana? Nak tahu pasal sejarah Palestin ke? Nak tahu pasal sejarah Pak Koyak? Mana satu korang nak tahu? Cik komen. sejarah puak-puak Koyak tu mereka syok sendiri. Maksudnya sejarah Israel, bukan Pak Koyak. Pak Koyak ni dia muncul selepas abad ke-11. Ni sejarah Israel, sejarah pengikut Nabi Musa. Sejarah, okey, Shin bat atas, sejarah Palestin. Tu dah maju. Thank you Azim. Bukan doakan. Ni kan bulan 2 nanti ada ni final. Sikit lagi. Okey, sejarah Palestin. Okey. Diorang nak sejarah Palestin. Woi, Tado. Welcome Tado. Thank you. Support. Lama tak dengar khabar. Itulah. Okay. Itulah. Dah lama tak post. Kalau tengok last bila Tahun ni awal tahun. Dah lama post. After that Pak Koyak. Okay.